warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi majlis, yang berusaha pengurusi surau Nurus Salam, seterusnya jawatan kuasa, tak lupa kepada ashabul fadilah, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat kita berhimpun. Dan saya secara peribadi mohon banyak-banyak maaf kerana kelewatan sampai. Alhamdulillah, dalam jaulah ke Johor, ini destinasi yang terakhir sebelum saya pulang. Tapi tak apa, pukul 6 suku nanti tengok muka saya ada jadi dalam TV Hijrah, insya-Allah. Tapi kami terpaksa buat rakaman kerana sebab kalau nak kerja memang tak sempat, jauh sangat ke sana. Cuma insya-Allah esok live. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mungkin saya akan sebut satu isu yang amat biasa, iaitu nak menafsirkan firman Allah Ta'ala daripada surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya, demi asar, demi masa atau demi solat asar, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh, mereka yang sentiasa pesan memesan dengan kebenaran, dan mereka yang sentiasa pesan memesan dengan kesabaran. Ayat yang cukup ringkas, surah yang cukup pendek, tapi maknanya cukup besar, tuan-tuan. Kenapa saya kata macam ni? Kita pinjam kata-kata imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i pernah menyatakan, kalaulah Allah tidak menurunkan Al-Quran kecuali hanya surah ini, yakni surah Al-Asr, maka cukup bagi ummah, bagi manusia menjadi pedoman dan selamat mereka hidup di dunia ini. Maksud Imam Syafi'i ialah, jika sekiranya manusia mampu melakukan penghayatan dalam kehidupan, tak kala mereka benar-benar memahami erti surah ini, cukup dan banyak pengajaran yang dapat diambil daripada surah ini. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala menyebut wal 'asr, dengan demi masa. Di sini ada 3 pandangan ulama. Demi masa, demi waktu asar, dan demi solat asar. Kita mulakan dengan demi masa. Demi masa, pertamanya apa makna masa? Bahasa Melayu tak nampak sangat, tapi kalau orang ngaji bahasa Arab dia akan nampak. Orang Arab ialah bahasa Quran, sudah pasti mempunyai makna yang cukup mendalam. Wal 'asr, demi masa. Asr ni dari segi bahasa, antara maksudnya ialah perohan. Peroh. Apa makna peroh? Peroh ni maknanya, kalau kita pergi Mekah,
Antara perkara yang kita suka minum, asir, perahang, apple, parawalah, limau, laimu, hokak, dia perah tu, kita beli 5 riyal atau 10 riyal satu gelas besar dia. Itu makna perah. Apa makna perah? Makna perah ni artinya menghabisi. Tuan-tuan kata tengok tak orang jual air tebu. Bila jual air tebu, kita kata nak air tebu boleh sejak, dia pun kata dah habis dah ni, dia nak mesin. Dia peridup mesin dia, batang tebu tu dia ambil 3 batang, dia 2 batang ke 3 batang, dia pun masuk dalam mesin. Mesin tu perah air. Kita ingat kalau mesin sudah perah air, selesai gitu dah. Lepas hampas tebu tu sebelah sana tu, dia ambil balik, dia lipat 2, masuk sekali lagi, perah lagi. Sudah tu ingat sudah dah, lipat 3 pula, perah sekali lagi, baru buang. Maknanya kalau kita hebat pun, kita pergi perah pula, tak ada apa dah. Sama juga kalau kita kata zaman klasik, kita basuh kain plekat, kain batik satu helai. Apa yang kita sudah basuh ialah kita perah kain tu. Kita tak perah sikit, kita perah tu kalau boleh biar koyak lalu senang. Maknanya kalau kita perah tu seolah-olahnya sampai tak ada tinggal kain, air. Lepas tu baru kita sidai. Pada masa sidai, kalau panas tu terik, setengah jam, 1 jam kering. Tapi kalau kita basuh dengan air yang bercecerang tu, kita tak perah, kita letak, boleh jadi 4 jam tak kering lagi. Itu makna perah. Bila perah ni maknanya kita nak hasil. Kalau kita makan buah rambutan hak perah macam tu, ataupun kita kata air tebu tak diperah, dapat hasil. Makanya bila kita kata kita hidup ni dengan masa kita kena perah. Tuan-tuan mungkin rasa dalam hati, mari duk tunggu saya, mecok juga kadang-kadang berapa benda ustaz ni lambat sangat, macam mahal sangat dia. Tak apa, memang salah saya pun, dah nak kata macam mana. Tapi tuan-tuan sedar tak, bila tuan-tuan tunggu kerana Allah, saya bukan kerana apa, bukan saya seorang, ustaz lain pun sama juga, bukan maksudnya. Tuan-tuan tunggu kerana Allah, tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan pegang zikir tasbih, tuan-tuan sebut, tuan-tuan dapat pahala dah. Maknanya orang yang paling baik atas muka bumi ni ialah orang yang masa pendek pun dia dapat banyak pahala. Tapi orang paling malang atas muka bumi, masa banyak pun sikit pahala tak dapat, rugi. Tengok. Jadi bahasa yang Allah guna wal asr tu nak suruh jangan bazir masa. Saya tak kisah, mungkin Islam tak kisah jika sekiranya kita rasa nak berehat. Tapi jadilah orang yang dalam rehatnya dia tetap dapat pahala di sisi Tuhan. Dia duduk dalam macam mana pun dia dapat pahala di sisi. Inilah orang sebaik-baiknya. Wal asr. Kita pergi yang kedua sebelum saya meneruskan agenda tafsiran seterusnya. Wal asr yang kedua dengan makna demi solat asar. Apa makna solat asar? Solat asar ni tuan-tuan adalah solat antara yang paling mahal. Allah Subhanahu wa taala menyebut hafizu 'alas salawat was salatul wusta. Kamu kena pelihara solat 5 tu dan solat pertengahan. Sebahagian besar para ulama menafsirkan solat pertengahan itu solat asar, kerana seolah-olah dia pembahagi antara malam dan juga siang. Selepas asar tu awal malam, maknanya awal asar tu akhir siang dah.
Seolah-olah macam tu. Solat asar ni Allah sumpah, bersumpah dengan ni, kerana kalau kita kaji, solat asar lah paling payah orang lakukan pada awal waktu. Solat asar lah indeks orang solat berjemaah paling kurang solat asar lah. Kenapa? Contoh, saya berhampiran dengan KL, tak sampai tapi nilai, tapi selalu ke KL. Saya nak beri satu analogi yang mudah. Kalau orang tu kerja di KL, dia masuk pukul 4.30, dia balik pukul 4.30, sebab dia masuk pukul 7.30 contoh. Dia pejabat dia katakan di Jalan Duta, dekat masjid wilayah. Nak keluar, nak balik tak ke Sungai Besi tu, katakan dia duduk di Bukit Mahkota ke, di Bangi ke, atau Nilai, dia nak keluar tu orang boleh cek. Masuk waktu pukul 4.35. Pada masa itu dia confused. Pada aku semayang tunggu dulu, baik aku balik lalu. Kalau aku semayang nanti jam lagi, balik. Bila balik, start kereta, keluar daripada tu nak masuk jalan saja, azan bunyi. Bila azan bunyi, trafik jam ke, hujan ke, aksiden sikit ke, beratur. Akhirnya kalau kena molek, nasib kurang baik, kita sampai rumah kita di Bangi atau di Bukit Mahkota mungkin pada 2 jam selepas itu. Artinya 4.35 ataupun 4.50 kita baru keluar situ, kita sampai dekat 6.50. Mujur baru tu. Kadang-kadang apa makna? Artinya kita tak dapat lagi nak sembahyang asar pada awal waktu. Lebih parah daripada itu, kita tak dapat lagi nak salat asar berjemaah. Ini dia salat asar. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wal asr, demi waktu asar. Kenapa Allah sebut dengan makna demi waktu asar? Kerana waktu asar ni manusia paling banyak lara, paling banyak tergelincir, paling banyak hanyut pada waktu asar. Macam mana? Kalau orang tu tidur, dia nak bangun waktu asar ni paling payah. Tidur pukul 3.30, pukul 4, masuk asar pukul 4.30, dia lajak pukul 5, 4.45, malah nak pergi masjid. Kalau orang tu tak tidur, orang kerja di pejabat, apabila masuk dia balik pukul 5, waktu asar pukul 4.35, pada masa tu kalau naik, tengah sedap naik, tengah ni, kalau meeting, tengah racok meeting, ketua baru bak agenda kedua, sedangkan ada 8 lagi agenda, dia akan jadi hanyut, akhirnya dia terbabah waktu. Kalau orang pergi nega pasar malam, pasar malam ni maknanya pasar petang, dia pergi set up tempat nega dia pukul 3, pukul 3.30 tu selesai, pukul 4 tu klien baru mari sikit-sikit, pukul 4.30 tu tengah ramai, masuk waktu 4.35 crowded, nak pergi berhenti semayang ke? Tak mahu. Akhirnya semayang pada masa mana? Pukul 7.20 sudah semayang asar, gabung semayang maghrib lalu. Itu kalau semayang. Itulah keadaan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wal asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tuan-tuan, apa makna rugi?
Rugi ni mana tahu untung. Rugi ni apabila kita merasakan kita akan dapat laba lebih besar daripada tu, masa tu kita kata kita rugi. Itu mana rugi. Kita patut boleh dapat laba besar lagi, tiba-tiba kita dapat apa sikit, rugi dah. Rugi. Ada seorang dia cakap dengan kita, contoh ni, contoh je, bukan cerita sebenar, contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak ajak tuan-tuan melabur, kata dia. Yang ni kita nak bagi 100% atau 1000%. Kita kata biar betul, banyak penipuan. Dia kata tak apalah, dia kata siapa dia nak melabur, banyak mana pun sila melabur, nak bagi 1000%. 1000%, bukan 100%, 1000%. 100% tu maknanya sama banyak lah tau. Okey, ni 1000%, 10 kali ganda, banyak no. Kita pun nampak kawan kita melabur apa semua sekali. Masjid ni, surah ni pakat melabur semua. Tapi hati kita, walaupun kita percaya kat dia, kita nampak ni, aku nak melabur peluang dia, nak tengok je, kata dia. Dia kata, tuan-tuan, ni peluang terakhir, tuan-tuan. No chance lepas ni. Oh, tak apalah. Tapi tiba-tiba ada seorang mukminah, orang yang biasa, bila dia dengar orang ni, dia percaya. Dia pergi melabur 30,000. Dia saja ni. Orang lain puluh riyal. Mu apa? Aku 3 riyal je, aku nak tengok. Kau ni aku 2 riyal, aku 1 riyal. Aku 50 sen je. Aku nak tengok. Sebut semua macam tu, semua macam tu. Saya pun mungkin 2 riyal je lah. 2 riyal tu. Dia cakap benda ni 2 riyal. Kemudian dalam masa tempoh tertentu, sebulan kemudian, dia kata sekarang kita nak bagi sungguh. Dia pun bagi. Kita kata macam mana? Dia kata awak 50 sen kali 1000 berapa awak ni dapatlah RM5 ke RM50. Yang mak minah tu tiba-tiba dapat 3 juta cash. Contoh bukan benar ni, bukan benar kan apa. Maknanya pada masa tu kita bila tengok mukminah macam tu, seorang-seorang tepuk dahi semua. Bini kita kata kita kata bini bodoh. Bodoh. Rugi bodoh. Rezeki tu. Sebab mukminah tu dia boleh beli rumah tu 8 baris dah tu, 1,000 cash. Allah, kita kata biar betul. Betul. Dah minta mula, dah habis dah. Sesat pas kesudah, pas mati selesai. Allah ruginya aku. Kalau tu aku dah payah kerja dah. Aku dah payah apa dah. Aku kerjanya pergi Mekah, buat haji, buat umrah, duduk pegang tasbih, subhanallah, alhamdulillah. Tuan-tuan nampak dah? Rugi dah. Asalnya tak ada rugi, kita berlapur, kita untung juga. Tapi bila tengok kawan kita tu dapat macam tu, Allah lalu. Tuan-tuan, tak apa, tu dunia. Betul, hati terasa, tapi akhirat lebih daripada itu. Ini yang jadi agenda kita, akhirat kita. Bila akhirat, Allah sebut rugi. Sebab itu orang baik pun rugi, orang jahat apatah lagi rugi. Macam mana orang baik rugi? Orang baik ni akan kata, ya Allah, kalau aku tahu macam tu, aku tak sedekah 10 sen di masjid surah Nurul Salam ni, aku mari aku sedekah 50 riyal, 30 riyal, 10 riyal. Kenapalah aku dulu sedekah 10 sen, sekali masuk 10 sen, sekali masuk 10 sen. Kalau 3 riyal pun taklah jadi apa-apa kedana. Kita blame kita. Untung bukan tak untung, tapi bila kita tengok Abu Bakar dengan hebatnya, Umar dengan hebatnya,
Orang ni penderma ni hebat-hebatnya, kita akan rasa Allah, Allah, Allah. Kita ucap tak habis. Itulah. Jadi semua manusia dalam kerugian. Sebab kita boleh guna masa banyak-banyak. Saya contoh. Ada satu kisah. Al-Imamul Marwazi menceritakan kisah dia musafir. Tengah malam dia berhenti, dia semayang. Tengah-tengah semayang, tiba-tiba dia dengar satu suara. Hei orang di atas. Kejut dia, kenapa pula ni? Manamu? Kata dia. Aku orang di bawah, ahli kubur. Kamu semayang atas aku. Allah. Dia semayang atas kubur. Orang zaman dulu tak macam sekarang. Zaman sekarang kau lari tak cukup tanah, kejut. Bila dengar macam tu, dia pun ambil kesempatan. Dia kata, kalau mu boleh bercakap dengan aku nak tanya mu, macam mana duduk dalam kubur? Kita kalau orang tu mati, kita letaklah Samsung Galaxy ke Tab ke hak mahal-mahal ke, dia tak jawab. Senyap. Ini peluang. Maka dia tanya, macam mana kamu sebenarnya dalam kubur? Nak tahu juga. Hak mati senyap, tak bagi tahu. Dia kata apa? Antum fi daril amali wala jazaa alaikum, wa nahnu fi daril jazaa wala amala lana. Kamu berada di negeri amalan, maka kamu tidak di wala jazaa alaikum, kamu tak dibalas. Mana kita atas muka bumi ni kena beramal, tak balas lagi. Bukan kita keluar daripada masjid ni kita dapat 800,000, 300,000. Kalau tu ramai orang iktikaf. Mu berapa? Aku 400, aku nak banyak lagi. Amal kosong, tak ada apa. Tetapi kami, yakni ahli yang sudah mati ni, berada di negeri balasan. Walaupun kami tahu kelebihan, kami tak boleh beramal dah. Orang mati dah, beramal apa lagi? Mukallaf orang hidup, taklif. Akhirnya orang ni kata, kamu tahu tak, wallahi rak'atani bil laili khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat cuma kamu lakukan pada waktu malam, aku nak bagi tahu kepada kamu, jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat. Itu baru 2. Bayangkan 20, bayangkan 15, bayangkan 30. Tidakkah kita rugi, tuan-tuan? Sebab itu dalam hidup kita, Allah ajar agenda untuk kita keluar daripada daerah zon kerugian. Maka Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang beriman dan beramal dengan amalan yang saleh. Iman kena betul. Jangan percaya inti hadis, mengaruh. Jangan percaya mungkirus sunnah, percaya iman yang sebenar. Jangan percaya khurafat, tahyuh, mengarut. Percaya kepada Allah Rabbul Alamin. Pegang betul-betul, amantu billah, aku beriman dengan Allah. Dan bukan sekadar beriman, banyak melakukan amalan soleh. Amalan soleh ni tuan-tuan hebat. Ada orang hidup dia sentiasa dipahlakan. Daripada bangun tidur sampai tidur pahala je. Ada orang hidup dia sentiasa dosa. Dosa je. Duk tepat pahala pun dosa juga. Tengok, Allah jadikan manusia, kalau dia nak beri pahala, orang ni sentiasa dapat pahala.
Allah kata, Nabi kata apa? Innallaha iza ahabba 'abdan ista'malah. Allah kalau dia sayang, dia cinta pada seorang tu, Allah akan gunakan orang tu. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifasta'malahu? Ya Rasulullah, bagaimana cara Allah guna? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yuwaffiqahu li amalil khair. Allah taufikkan orang ni, dia nak buat amalan baik. Dia mari mikir nak buat amalan baik, maka dia buatlah amalan baik. Tiap-tiap malam dia tak lupa solat witir, semayang witir. Semayang witir. Dalam ni terang satu persatu tentang solat witir. Tiap-tiap malam dia tak lupa solat tahajud. Dia semayang solat tahajud. Dalam apa jua keadaan pun dia tetap solat tahajud, semayang tahajud. Tiap-tiap hari dia semayang duha, semayang duha. Tiap-tiap Ramadan dia semayang tarawih, dia semayang tarawih. Bila datang je ujian kemarau, semayang istisqa, semayang istisqa. Letih ke akak banyak mengatakan semayang. Benda tu bukan payah, tapi berat bagi orang munafik dan orang yang Allah beri jadi payah-payah lah. Wa iza qamu ila salati qamu kusala. Perangai orang munafik nak semayang berat, tapi orang yang baik sentiasa ikut semayang. Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan, kami terjemah biografi dia. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal, tak kala dia kena pukul sebab sampai pengsan, sedar sahaja dia daripada pengsan. Tuan-tuan kaji tengok tak orang pengsan? Kaji. Apa dia cakap bila dia sedar? Dia kata, saya ni di mana? Orang kata dalam kubur dah. Saya di hospital, kata-kata uzur saya, dia jadi macam tu. Imam Ahmad bila dia sedar, apa dia kata? Waktu solat masuk tak lagi? Lain macam. Maknanya agenda hidup dia solat. Orang baik solat. Kita pun sepatutnya macam itu. Ni amalan solat. Ingat, macam mana pun kena solat. Sehat pun kena solat, sakit pun kena solat. Orang yang hebat sentiasa solat. Dia tak lupa solat pun. Dia semayang. Ini dia. Mereka yang beramal dengan amalan soleh banyak-banyak, tak cukup amalan soleh, mereka juga watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling pesan memesan dengan kebenaran dan saling pesan memesan dengan kesabaran. Sekarang siapa dia nak beri nasihat kita? Tak ada, tuan-tuan. Orang mari nasihat Syekh Haji, kena ubah sikit. Mung siapa Syekh? Mung nasihat dirimu juga lah. Aku sibuk dengan aku. Marah dia ni, jangan main. Jadi jangan pandai-pandai beri nasihat kat orang seolah-olah macam tu lah. Ini masalah. Ramai di tanda akhir zaman, ramai orang nak beri nasihat dan sikit orang nak terima nasihat. Sebagaimana kata Abdullah ibn al-Mubarak, beri nasihat. Nasihat yang paling baik yang kita bagi kepada seseorang tu menyebabkan orang tu ubah hidup dia. Kita temu seorang kawan lama kita. Kita tengok kawan lama kita ni kaya, cerdik, bijak, ada syarikat besar. Dia tengok kita, dia pun cakap pasal, "Oh Syekh." Kita pun gila, "Oh tuan." Kita peluk.
Dia tengok kita macam mana. Okay, alhamdulillah. Kata macam mana? Oh, sekarang maju sangat, alhamdulillah. Tapi tengah nak set up ini. Akhir sekali kita pun nak pisah dengan dia. Kita jabat salam. Kita kata, tuan Syekh, enta kawana dunia akhirat. Sepatut yang anda cakap enta. Minta maaf lah. Anda tengok enta ni jarang ke masjid, pergilah masjid. Yang kena nasihat ni macam kita lah. Contohnya Mikah. Syekh, enta dah tahu ke? Ana ni baru nak setah, syarikat ni baru nak, kena jaga. Macam mana Ana masuk kerja pukul 6.30, Ana pulang malam pukul 12 malam. Kita tak faham ke keadaan? Kawan kita yang cakap kepada kita ni senyap tak jawab. Kita hambu letih kita senyap. Tak orang baik kita tak kata macam ni. Tapi bila kita balik rumah tengah malam, kita duduk atas pembaringan, kita tidur, letak tangan atas dahi, mikir, betul sungguh mamak tu kata. Kalau aku dah sibuk, pas sudah dah selesai tu. Aku ni kalau tak berubah, bila lagi nak berubah? Aku berjami tak umur aku boleh hidup 85 tahun. Tak jamin. Ada orang tu memang mati cepat. Hak mati lama-lama, hak liuk nak mati ni, payuh ni, tak ramai. Umur Muhammad 60 ke 70 tahun. Sikit saja 80 tahun. Itu keadaannya. Bila dengar macam itu, maka kita cuba nak berubah. Itu kesan daripada nasihat. Sebab itu para ulama seperti Ibn Atha'illah Sakandari dalam hikamnya kata, khairu man tashabu man yadulluka 'ala Allahi maqaluhu wa yunhiduka haluhu. Sebaik-baik orang yang kamu nak kawan dengan dia, di mana cakapannya akan menolong kamu untuk mengingati Allah, perbuatannya menyebabkan kamu semangat nak ibadat pada Tuhan. Cukup tuan-tuan. Kalau kita tak nak berubah, siapa lagi nak berubah? Saya cuba perhati orang, biasanya kalau 40 tahun payuh nak berubah. Ghalib ni pak ketua lah. Ghalib bukan mesti macam tu. Ghalib biasa ni macam tu. Pak ketua lah payuh berubah. Jadi kalau nak berubah, berubah masa muda. Sekarang, jangan berubah masa 40, 45 dah. 40 saya nak berubah. Pertama, kita jamin dah umur kita 40. Yang kedua, kita tahu dah bahawa masa tu kita tak ada masalah. Kadang-kadang huru-hara lagi banyak. Apa benda ibadat jangan tangguh. Nanti sesal kita. Kita kaki okey, tangan okey, tubuh okey, boleh pergi jalan ke masjid surah balai. Masa mana kita rasa sedih? Apabila kita berada di katil hospital. Kita akan cuba rasuah kat Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau lah kau beri aku sembuh, aku nak pergi ke surau As-Salam. Kenapa kita cakap macam tu? Sebab kita tak sihat. Kalau sihat tak pergi juga. Ini masalah. Kita nak zakat. Saya ingat 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas, ada satu kisah. Ketika saya bersama kawan-kawan lain naik kereta, tiba-tiba ada satu telefon, seorang perempuan. Ustaz cakap nangis. Cakap apa benda ni? Saya diuji Ustaz, banyak sangat, berat, saya tak mampu Ustaz. Macam mana ujian? Suami saya muflis, saya kena tanggung dia. Lagi saya ada syarikat saya pun hampir bankrupt, kena tutup. Saya punya hutang yang kena bayar cukai sahaja hampir 1 juta.
Berat saya. Ustaz, berat saya. Kita kalau 1,200 boleh tak tolong? Kalau macam kita nak tolong kat mana? Akhir sekali, ni poin yang saya nak sebut. Ustaz, saya sesat. Ada satu perkara saya lupa nak buat. Apa dia? Masa saya senang dulu, saya lupa nak bayar zakat. Tengok, masa senang lupa nak bayar zakat. Memadai beri sedikit kat orang ni orang tu, welfare, selesai masalah. Tak. Zakat hakullah, wajib. Rugi kepada orang yang tidak bayar zakat. Atas asas inilah kita kena rancang hidup. Kita cuba buat baik sebanyak mungkin. Mikir tuan-tuan, bermula hari ni apa nak buat? Buat baik ni tak mesti kena duit. Dah. Jangan anggap bila sebut buat baik sedekah. Bukan. Buat baik ni kadang-kadang tak kena duit pun. Zikrullah, la ilaha illallah. Payah. Tak payah. Saya baca satu buku cukup menarik. Buku bertajuk, buku Arab tapi diterjemahkan. Hanya 10 minit. Lebih kurang tajuk. Hanya 10 minit. Orang kita kata 10 minit je. Tuan-tuan tahu apa kesan 10 minit? Kalau dalam sehari 10 minit. Lalu dia buat contoh. Bayangkan kalau kita zikir kepada Allah, la ilaha illallah 10 minit. La ilaha illallah ni kita sebut siapa tak seminit? Mana siapa ustaz? 30 saat? 30 saat ada siapa? Tengok, la ilaha illallah. Mungkin 3 saat ustaz. Mungkin ya. 3 saat itu kalau seminit 20 kali dah. Sebab dia 60 saat. Bermakna kalau 10 minit la ilaha illallah kita sebut 200 kali. Barang-barang je 200 kali. Kalau kita katakan 10 minit pagi, 10 minit petang, bermakna kita telah menjadi aset kita 400 kali la ilaha illallah. Selawat Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan payah salat. Tapi kenapa mulut payah nak selawat? Ulcer ke mulut? Tak ada. Jadi berat. Kenapa? Kerana ini bukan agenda hidup kita. Khalid bin Ma'dan, seorang yang kuat ibadat, mengikut dalam satu cerita, bila dia mati tuan-tuan, hidup dia di atas muka bumi ini dia penuh dengan ibadat. Orang Syam, Syria, ni zaman tabi'in. Dikatakan dia zikir pada Tuhan la ilaha illallah atau seumpamanya setiap hari tak kurang daripada 40,000 kali sehari. Banyak dia zikir, 40,000. Bila dia mati, apa berlaku tuan-tuan? Orang mandi mayat dia, orang tengok tangan dia tu geruk, macam pegang putih tasbih. Sama macam tangan kita gerak pegang remote astro. Kejut. Ni tak pegang putih tasbih. Tasbih ni bukanlah maknanya kena pegang kena jari. Ni lah sebenarnya dulu. Tapi uniknya tuan-tuan, bila kita pegang tasbih, mulut kita akan sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Jarang orang pegang tasbih, orang kata makan. Tak ada. Minum. Tak ada. Dia akan sebut subhanallah, subhanallah. Automatik. Itu sebagai penolong ke arah kebaikan. Kita boleh buat, tuan-tuan. Saat yang sama kita boleh buat apa lagi? Kita dakwah keluarga kita ke arah Islam. Ikut Islam, cinta Islam, faham Islam.
Kalau boleh, kita dakwah seluruh umat untuk Islam. Dr. Abdul Rahman Humaid As-Sumai yang saya sebut, beliau ni tuan-tuan, orang yang amat luar biasa. Tuan-tuan tengok muka dia. Orang ni, orang masuk Islam di tangannya 11 juta orang, bukan 3 orang. Orang ni dia wakafkan hidup dia. Saya tengok dia, saya kagum. Dia doktor perubatan, mati baru lagi 2013 bulan Ogos baru ni. Dia bina masjid 5,700 buah masjid. Dia beri bantuan kepada anak yatim lebih daripada 500,000 anak yatim. Senara dia buat baik banyak. Dia bina sekolah hampir 1,000 sekolah. Dia bina telaga air hampir 12,000 telaga untuk bagi orang-orang Afrika. Inilah manusia luar biasa. Dia wakaf kehidupan dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang macam ni mati berbaloi, tuan-tuan. Orang macam ni mati berbaloi. Tuan-tuan fikirlah, kalau 11 juta orang tu, setiap waktu sahaja hak 11 juta dia dapat petunjuk ni semayang. Satu waktu je. Seumur hidup kita, kalau kita nak banding dengan hak pahala dia dapat, orang lain semayang kerana dengan sebab masuk Islam atas sebab dia. Ini orang yang ambil masa sebenarnya. Marilah sama-sama kita menginsafi dalam hidup kita ni untuk menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah. Dan saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada tengah hari yang mulia ini. Mungkin kalau ada 1-2 soalan, silakan. Mungkin ada yang bertanya 1-2. Macam faham semua dah. Mungkin kerana tunggu lama sangat, tak apa, saya tak nak bincang panjang lah. InsyaAllah kita bertemu lain kali dengan lebih panjang lagi, dengan tajuk-tajuk yang saya rasa boleh kita bincang dari semasa ke semasa, insyaAllah. Dan bagi siapa yang nak kefahaman lebih, bab hati boleh buka kitab Ahadithul Kalim yang saya buat mengajar di dalam TV Hijrah sekarang. Begitu juga persoalan-persoalan boleh rujuk dalam Tanyalah Islam Menjawab. Dan isu halal haram ni, kitab yang masyhur Halal Haram, kita kupas satu persatu melalui pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al-abrar. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.